بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Al-Fadil Tuan Imam Sakhiruddin yang dikasihi sahabat saya Dr. Syukri Hanafi, seluruh ahli dan kuasa surau Al-Muttaqin, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini, malam bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang telah mengizinkan kita untuk bersama-sama pada malam ini. Kita berada di majlis istiqbal Ramadan. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segala-galanya akan berjalan serba baik dan kita mendapat rahmat dan keberkatan untuk masuki bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa bulan Ramadan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga kan Nabi kita berkata, menjelangnya Ramadan, maka Nabi kata, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sesungguhnya telah datang kepada kamu satu bulan, yaitu Ramadan, bulan yang diberkati. Hari ini hari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari Sabtu, esok hari Ahad, lusa hari Isnin, Selasa kita akan berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Sebenar-benarnya saya tak tahu tuan-tuan, tapi saya pelbagai jenis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rasa-rasa sudah masuk ke dalam diri ni, berfikir-fikir macam mana aku kali ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berdebar pun ada. Kalau ikut dari hati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kira-kiranya teringin nak buat yang terbaik, tapi tak tahu adakah mampu melakukan yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya Ramadan yang kita nak sambut pada hari Isnin ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak sambut dengan hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh kerana Ramadan ni dia bukan berupa, bukan berlembaga, bukan bertubuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sudah pastinya sambutan kita terhadap dia ialah perasaan kita ataupun hati kita. Maka sebab itu Nabi kita SAW menyebut dalam hadisnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang seronok dengan masuknya Ramadan, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya dari dibakar oleh api neraka. Modal kita seronok lah. Jadi untuk itu mari kita bertanya, apa kita rasa lagi 2 hari nak masuk bulan Ramadan? Seronok tak? Hak ni tak perlu tuan-tuan beri jawapan. Jawapannya sudah ada dalam diri masing-masing. Rasa macam mana nak masuk Ramadan ni? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, marilah kita berpuasa pada kali ini betul-betul kita membuat penghayatan terhadap makna berpuasa. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, panggilan Tuhan kepada kita tidak ada yang selembut panggilan itu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah nak suruh kita puasa, Allah telah difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana orang-orang yang sebelum kamu pun difardukan juga berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, umat Muhammad ni, kita semua kena puasa seperti umat yang sebelum kita juga. Mereka pun difardukan juga berpuasa. Cuma syariat sebelum kita tak macam kita. Kita semua dimuliakan dengan berpuasa Ramadan. Allah buat sebulan cukup kita berpuasa dalam bulan yang namanya Ramadan. Umat yang sebelum kita, oleh kerana Allah Subhanahu wa taala dia maha berkehendak, dia segala-galanya tak perlu ditanya ataupun tak boleh tanya
pasal apa dia buat macam tu, dia buat macam ni, dia Tuhan, ikut suka dia. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mensyariatkan berpuasa pada umat sebelum kita setiap bulan 3 hari. Tak spesifik, maknanya bulan ni saja diwajibkan berpuasa. Umat sebelum kita 3 hari dalam setiap bulan. Maknanya kita semua dimuliakan dengan Ramadan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita umat Islam dengan hari Jumaat. Umat yang sebelum kita terlebih akhas iaitu golongan Ahlul Kitab. Allah nak bagi kat mereka hari Jumaat, tapi mereka tak mau. Mereka nak pada hari Sabtu. Orang Bani Israel, mereka nak hari ibadah mereka dalam seminggu, penghulu segala hari ialah hari Sabtu. Lepas tu Allah nak bagi pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada umat Nabi Allah Isa hari Jumaat. Mereka tak mau, mereka nak hari Ahad. Rupa-rupanya hari Jumaat itu peruntukan untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hari Jumaat terbaik. Sebab segala permulaan yang terbaik daripada umat yang terdahulu ialah pada hari Jumaat. Sebagai contohnya, hari Jumaat disebut dengan satu gelaran pada hari Jumaat disebut dengan Yaumun Nikah. Hari nikah. Punya sinonim pernikahan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam pada hari Jumaat, sampai hari Jumaat disebut dengan Yaumun Nikah. Maknanya, hari itu hari terbaik untuk memulakan proses melahirkan zuriat manusia. Nabi Allah Adam diciptakan pada hari Jumaat. Segala-galanya bermula dengan Jumaat. Tapi umat yang sebelum kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka tolak hari Jumaat. Rupa-rupanya Jumaat itu nak jadi rezeki dan habuan kita. Maka begitulah Ramadan. Allah sebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Al-Quran ni tuan-tuan ialah merupakan kitab petunjuk untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran ialah kitab petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab ni tak ada ragu-ragu. Kitab ni jadi petunjuk, hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran ni, nama dia sendiri itu dah menggambarkan dia bahasa apa. Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran itu bahasa Arab. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan ke dalamnya Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maka sebab itu Quran ni mana apa? Quran ni bacaan. Al-Quran ni bacaan. Mana kena baca? Baca ni mana apa? Baca ni mana kena sebut, batu telinga dengar baru nama baca. Kalau tengok macam tu tak membaca. Baca ni kena sebut di mulut, keluar suara, telinga dengar baru nama baca. Itu dah Quran. Maka sebab tu oleh kerana Quran ni bacaan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang pertama Tuhan turun ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama engkau yang menciptakan.
Tuan-tuan, maka Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diturunkan dalam bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Secara lebih khusus ialah malam 17 Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada mana datangnya Al-Quran? Daripada sisi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, pada sisi Allah. Sebagai contoh, ayat Amanah Rasul. Amanah Rasul ni, dia punya hebat, dia datang daripada bawah arasy Allah. Hak lain-lain tu, tuan-tuan, subhanallah, kita belah bila bawah arasy Allah. Punya hebatnya amanah Rasul tu main daripada dia tersimpan di bawah arasy Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka semua Quran ni yang berada di sisi Tuhan ni diarak oleh ribuan juta malaikat. Diambil daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi Muhammad, diarak di dalam malam yang gilang gemilang. Namanya malam nuzul Al-Quran. Malam turun Al-Quran. Diturunkan di mana? Di langit dunia. Tempat yang paling hampir dengan pemukiman manusia yang duduk di bumi. Diturunkan di langit dunia. Dia sebuah tempat namanya Baitul Izzah. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Quran yang nak dibaca oleh kita, yang nak kita jadikan dia panduan kita tu, letak di Baitul Izzah di langit dunia, sallallahu sayyidina Muhammad, bakal diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun. Maknanya akan turun sikit. Dan subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menciptakan Al-Quran ni, dia turun ikut isu. Dia panggil asbabun nuzul. Pasal apa turun Quran? Sebab ni, bila berlaku hak ni, turun Al-Quran, hak duk di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak duk di Baitul Izzah tu turun. Dia macam, kita kata macam puzzle. Mula turun hak ni, Iqra bukan turun skrup habis ayat. Iqra tu dia turun 5 dulu, lepas tu hak lain kosong lagi. Jadi sementara nak penuh semua Quran tu cukup, nak bagi cukup puzzle tu 23 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka berjodohlah yang mulia dengan yang mulia. Al-Quran mulia, Ramadan mulia. Bercantumlah yang mulia dan mulia ni untuk kita, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu kalau orang tanya, Ramadan ni kita nak buat amalan apa? Tuan-tuan jawapannya, membaca Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Membaca Al-Quran. Berdalilkan yang Nabi kita buat, setiap bulan Ramadan Nabi akan bertadarus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadarus ni maknanya kita baca, orang dengar, orang baca kita dengar. Kalau salah kita betulkan, kalau kita salah dia betulkan. Itu tadarus. Maknanya kita pakai semak orang baca. Itu tadarus. Nabi SAW bertadarus dengan gurunya malaikat Jibril AS. Jibril baca, Nabi dengar. Nabi baca, Jibril dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana agak-agak Jibril baca tuan-tuan? Macam mana agak-agak Nabi baca? Tuan-tuan, Quran ni dia kena baca seperti mana dia diturunkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kena baca seperti mana dia diturunkan.
Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menerima wahyu ni pelbagai. Ada wahyu yang menurunkan wahyu, malaikat Jibril yang turunkan sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada wahyu yang semua wahyu tu malaikat buat turun. Cuma cara-cara tak sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tengah-tengah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba turun wahyu. Maka Nabi pun membaca wahyu yang diturunkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahyu ni direct terus daripada Allah, perantaranya malaikat Jibril. Bergenang air mata para sahabat, menyaksikan sendiri penurunan wahyu daripada sisi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, malaikat kalau dia mai menyampaikan wahyu, dia selalu merupakan dirinya dengan seorang sahabat Nabi yang paling handsome sekali, iaitu Dihyah Al-Kalbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kadang-kadang Jibril ni tuan-tuan, dia main dalam rupa dia. Kadang-kadang rupa dia tak ada rupa orang, Dihyah Al-Kalbi. Orang tak nampak malaikat ni. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tu dan menyampaikan. Hati Nabi tu seperti mesin fotostat, ataupun hati Nabi tu seperti tape recorder, perakam, seperti MP3. Jadi bila turun, hati Nabi itu seperti rakaman, langsung menghantar yang terakam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni kata, Rasulullah, saya tengok Jibril. Nabi kata, betul ke hang tengok Jibril? Tengok Rasulullah. Nabi kata, kalau betul hang tengok tu Jibril, akhir hayat hang buta, kata Rasulullah. Akhir hayat hang buta. Dia pun meniti hari, daripada satu hari ke sehari, sehari ke sehari, sampai di akhir hayat dia buta. Bukti kata yang dia tengok betul Jibril alaihissalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, maknanya para sahabat ni bila turun Al-Quran, terkenang air mata. Maka itulah cara kita nak baca Quran dalam bulan puasa ni. Maknanya kita kena baca dalam keadaan sedih. Tuan-tuan, jangan kira nak berhabis. Kira nak baca, macam mana nak baca bagi menyentuh hati dan perasaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, begitu amalan yang kita nak buat dalam bulan Ramadan ni, insya-Allah. Malam pertama Ramadan, Isnin malam Selasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isnin malam Selasa. Maghrib tu dah mula Ramadan. Sampailah esok nak buka puasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pegang Ramadan, ala sayyidina Muhammad. Kita duduk di masjid tu, tuan-tuan. No? Malam tu kita nak main tarawih. Tuan-tuan, baca Quran. Orang nujuno, baca Quran. Bagi meneru Quran. Adakah boleh nak tanya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tarawih tu, ambil Quran lagi. Baca Quran. Bulan lain, kita tak buat. Bulan lain, lepas mayang tu balik. Bulan Ramadan ni, bila masuk Ramadan, pegang Quran. Apa azam kita? InsyaAllah aku nak khatam Al-Quran dalam Ramadan ni sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu paling kurang, tuan-tuan tu.
Maknanya setiap hari tuan-tuan kena baca sejuzuk. Tapi jangan duk percaya sangat. Boleh baca sehari sejuzuk. Ada hari tak boleh baca. Pasal cucu balik. Kalah dengan cucu tak payah. Kadang-kadang masalah Sayyidina Muhammad disebutkan kesibukan yang lain. Urusan tak selesai. Kena pergi selesai urusan. Tinggal Quran. Faham tak? Esok tuan-tuan nak baca sejuzuk setengah tu. Nak baca 2 juzuk tu letih. Nak qadha balik tu. Kalau macam tu tuan-tuan, rebut masa. Jangan duk percaya. Masa kita banyak kosong. Nanti kita akan rebut dengan masa. Maksudnya, malam pertama tu dah pegang 2 juzuk. Malam pertama tu dah pegang 3 juzuk. Malam pertama tu dah pegang 4 juzuk. Malam pertama tu dah pegang 5 juzuk sebagai contoh. Ni nak cover yang hard time-time yang kita tak baca tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tuan-tuan, tu saya duk membaca, duk bertanya diri ni. Tahun ni Tuhan nak buat macam mana pula Ramadan aku? Kita dah berpuluh-puluh kali kita tempuh Ramadan dan semua pengalaman tu berbeza-beza. Hai, kali ni macam mana pula? 1 tahun tu tuan-tuan, 10 nak buat 20 rakaat tarawih tapi tak boleh. Sebab setiap malam tazkirah. 1 tahun. Soalan semua. Tazkirah ni orang buat 8. Lepas tu bila balik ke rumah, tak larat dah nak sambung boleh cukup 20. 8 je. Soalan semua. Ada 1 tahun tu subhanallah, Musalla Sayyidina Muhammad, 1 masjid surau pun tak panggil saya tazkirah. Tu ketika pengalaman kita tu. Akhirnya tahun tu boleh 3 kali khatam Al-Quran. Tu time cuti ingat. Tahun bila tu Ramadan cuti sekolah. Allah syok lah tuan-tuan. Macam-macam. Kita tak sama pattern dia. Hari Ramadan kali ni tu macam ni. Akan datang macam ni pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pegang Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, semak di hati. Aku nak baca Quran. Guru kami pegang Ramadan tu, dia dah set dah nak baca Quran. Malam tak mau tidur. Malam tak tidur ni malaikat lah tuan-tuan. Malam tak mau tidur. Tuan-tuan, ni dia panggil himmah. Tok guru, para ulama, mereka ada himmah. Semangat yang kuat dalam ni terhadap mereka nak dekat diri dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas bimbingan tarawih, Tok guru pegang Quran. Pegang Quran tuan-tuan. Tak disangka-sangka mengantuk mai. Tadi semangat baca pegang Quran, mengantuk mai. Memang ada 1 orang tu. Dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pergi ziarah Pak Sumit. Kebetulan saya pergi ziarah, ada 2 orang perempuan yang lepas mai jumpa Pak Sumit. Pak Sumit kata, "Ustaz, ni tak mau balik ni. Pak Su suruh balik, tak mau balik." Pak Su tak mau lah orang perempuan main rumah dia. Dia tak hampa balik lah. Tak mau balik. Lepas tu bila saya mai, Pak Su mengadu, "Ustaz ni tak mau balik ni." Lepas tu bila dah saya mai, barulah cover sikit. Faham tak? Tadi Pak Su seorang, orang perempuan 2, Pak Su tak mau. Bila kami mai tu, ramai lelaki, ramai lah 3 orang, ramai lelaki-lelaki, tak apalah sikit. Orang perempuan tadi, dia buat keluar masalah dia. Dia kata, "Pak Su nak tanya. Ini masalah saya. Soalan Sayyidina Muhammad. Saya ni malam tak boleh tidur, Pak Su dapat macam mana?" Tuan-tuan tahu apa Pak Su kata? "Bagui tak boleh tidur. Kau ni pepening. Dia nak tidur malam. Macam mana nak buat Pak Su?" Tiba-tiba Pak Sumit kata, "Bagui tak boleh tidur malam." Dia blur. Dia pening. Pak Su kata, "Masalah saya nak. Kalau tak boleh tidur malam, bangkit baca Quran.
Tu bagus. Masalahnya nak baca Quran mengantuk. Tapi kalau tak boleh tidur malam, bagus baca Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Pak Su kata macam tu, tuan-tuan bayang tengok. Kawan ni masalah sama yang kata tak boleh tidur malam ni. Agak-agak dia balik rumah, dia baca Quran, lepas tu mengantuk tak mengantuk? Mesti dia mengantuk. Betul tak? Quran ni bila nak baca dia mai hujan. Tegur kami masalah Sayyidina Muhammad ni dia cerita. Bila mana nak baca, tak sangka-sangka. Mengantuk main langsung. Allah, mengantuk pula. Himmah lu ada, semangat lu ada. Tapi mengantuk ni sifat manusia. Allah mengantuk. Ya Allah Tuhanku, macam mana aku nak baca Quran malam ni mengantuk ni. Tapi bergagah juga. Baca juga. Tuan-tuan bila mengantuk, Allahumma salli ala sayyidina, alamatnya bantai lah. Tapi Tok Guru tak mau tidur. Walaupun jawapannya bantai, Tok Guru tak mau tidur. Nak baca Quran juga. Akhirnya subhanallah, musalla Sayyidina Muhammad, habis usaha, pergi basuh muka, ambil wuduk, baca tetap mengantuk. Akhirnya Tok Guru dia main hajat 2 rakaat. Dia minta satu permintaan yang luar biasa. Dia minta, ya Allah Tuhanku, aku tak mau mengantuk. Aku tak mau tidur, aku nak baca kalam Engkau. Aku nak baca Al-Quran. Dia minta, tuan-tuan, macam budak-budak kecil minta kat mak ayah nak beli mainan. Lagi tak beli, selagi itu duk teriak. Dia minta menangis. Mintaan satu, aku nak baca Quran. Allahumma salli Muhammad. Aku tak mau tidur, aku tak mau mengantuk, aku nak baca Quran. Tuan-tuan, minta dalam keadaan menangis. Kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Permintaan tu, kalau kita lah, macam perempuan tadi, tak boleh tidur, teriak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Tok Guru minta, Allahumma Sayyidina Muhammad, tak mau tidur, nak baca Quran. Teriak tangis. Allahu Akbar. Sampai tokoh tu ulama tuan-tuan. Tuan-tuan, subhanallah, bila minta Tuhan bagi rupanya. Kata Tok Guru, 30 malam Ramadan Tuhan tak bagi mengantuk. Baca sampai ke pagi. Allahu Akbar. Tidur tak tidur, siang esok. Tidur yang dapat pahala tu. Faham tak? Tidur yang dapat pahala, yang berpuasa, lepas tu tidur dapat pahala tu. Ada orang tuan-tuan, lepas bayang subuh tidur. Salah Sayyidina Muhammad. Sampai lohak makin sembahyang tidur. Sampai asar tidur. Dia kata, kita tidur sungguh ni. Boleh pahala Ustaz. Itu tak ada pahala. Itu tak ada pahala. Yang ada pahala ni, tidur sebab letih malam qiyamul lail. Tu baru ada pahala. Tidur tu, tidur ibadat dia panggil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tok Guru tidur siang. Allahumma salli ala Sayyidina. Hak ni boleh dibuat oleh orang-orang pencen. No? Siapa tak pencen, tunggulah bagi Allah minta Allah bagi umur panjang, nak try buat macam mana Tok Guru buat. Kok ada perasaan macam mana orang soleh, macam mana para ulama buat. Dan kita duk minta Allahumma ahina bihayatil ulama. Wahai Tuhan, bagilah kami hidup macam mana para ulama hidup. Tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan subhanallah, tuan-tuan bayangkan Quran ni dia baca sampai ke pagi makan sok. Tuan-tuan, tak tahulah berapa kali dia khatam Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi Ramadan ni
kita semak di hati kita, insya-Allah aku nak baca Quran. Kalau dah ada pengalaman khatam sekali Al-Quran, cipta pengalaman khatam 2 kali dalam bulan puasa. 15 hari khatam sekali Al-Quran. Kalau dah ada pengalaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 3. Kalau dah ada pengalaman dalam Ramadan, khatam 2 kali, cipta pula pengalaman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam Ramadan, khatam 3 kali. 10 hari sekali, 10 hari sekali, 10 hari sekali. Bukan? Betul? 10 hari sekali. Mana? 10 hari, khatam sekali. Berarti tuan-tuan akan baca 3 juzuk sehari. Maintain. Kalau ada pengalaman tu, cipta pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 6 hari, khatam sekali. Berarti baca sehari 5 juzuk. Kalau ada pengalaman, cipta pula pengalaman seterusnya. Sehari baca 6 juzuk, 5 hari khatam sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benar ni tuan-tuan. Yang saya cakap ni sebenarnya orang yang boleh buat tu sebab dia ada lazat dalam diri. Lazat ni mana apa? Sedap. Dia tak buat ya, cuba try buat. Bila try buat, kita akan rasa. Rasa apa? Rasa apa? Nak dapat balasan apa? Hak tu bukan cakna kita. Hak tu duduk kat Tuhan. Tuhan nak bagi apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk tuan tu. Pada tahun tu, bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun saya pulun Quran tu, sungguh-sungguh pulun tu, tentulah Tuhan bagi kat saya rezeki dapat malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Malam Tuhan bagi menyaksikan, merasakan diri duduk pada malam Lailatul Qadar, malam 27 Ramadan. Pengalaman saya, mungkin tuan-tuan pun ada pengalaman sama macam saya juga. Memang Quran ni memang kena gelut sungguh. Kena gelut sungguh. Kita akan dapat kelebihan-kelebihan dengan sebab kita pulun Al-Quran. Benar ni cerita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kita tak cuba, kita tak akan rasa lah. Macam orang beritahu. Di Sungai Petani tu ada satu kedai. Tepi jalan ya. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi tahun tu Allah, mi sup tulang sedar. Tapi kalau sakat habak, tuan-tuan tak pergi cari, boleh habak lah. Mana kena try. Bukan mi sup tulang, mi kuah tulang. Dekat Taman Ria pun. Allahumma salli ala sayyidina. Mana semua ni kena try. Tuan-tuan, hak ni kata seronok Ramadan nak main aku nak buat. Dengan sebab seronok nak buat tu, menyebabkan Allah haramkan jasad kita semua dari dipakai oleh api neraka tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Surah tuan-tuan ni buat 20 ke buat 8? 8 no? Allahumma salli ala. Ni apa ketetapan daripada Majlis Agama kot? Beragama, datang Pulau Pinang. Tak. Tak apalah. Surah buat 8, tapi tuan-tuan buat 20. Tuan-tuan mau tak? Nabi kita SAW sembahyang 3 malam ataupun 4 malam di masjid Nabi buat 8. Tapi Nabi sambung dalam rumah sampai cukup 20. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama juga. 20 ni banyak kan? Allah Ustaz 20. Silaplah panggil Ustaz macam rumah mana ni. Dia suruh buat 20 pula, kami baru dah cadang nak buat 8. Musa'ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Ni. Nabi kata, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhir. Siapa yang mendirikan malam dalam bulan Ramadan
dengan mendirikan salatul tarawih dengan penuh keimanan, imanan wahtisaban, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan diampunkan dosanya yang terdahulu, dosanya yang akan datang. Maknanya dosa setahun hak lepas, Ramadan lepas, dengan hak nak mai Ramadan akan datang ni, berarti semua Tuhan ampun dosa kita. Kita faham macam ni nah. Hak lepas yang kita buat tu semua Tuhan ampun. Akan datang pula hak nak jumpa akan datang ni. Kita jumpa dengan dosa lah. Hak nak main depan ni berpuluh-puluh ribu dosa kita jumpa lah. Nak jumpa Ramadan pula tu. Tapi bila mana kita buat, luruh. Kita buat, luruh. Kita buat, luruh. Dosa tu luruh. Dia tak lekat di kita. Dengan sebab diri sembahyang tarawih je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tak sudah pasti tidak sama di antara 8 dan 20. Himmah ni, insya-Allah. Nak try buat tengok Ustaz kata. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca surah pendek-pendek je. Kan? Alha qul huwallahu ahad. Wal asri qul huwallahu ahad. Bukan panjang pun, ringkas-ringkas je. Tang tasbih subhanallah a'la wa bihamdi 3 kali. Subhanallah azim wa bihamdi 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi, tuan-tuan, di surah buat 8, balik rumah. Tak kira lah, balik buat terus ke, ataupun selagi dah makin awal sikit, aku nak buat tarawih dulu, tak habis lagi. Himmah. Himmah. Tuhan ni bila dia suruh, syariat ni bila mana kita buat, dia berat. Nafsu tu rasa, Allahu Akbar, Ustaz. Dia suruh buat 20 pula, tu rasa. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau di kampung, tempat orang, bila nak main tarawih, as-salatu sunatut tarawih, 20 rak'atan jami'atan rahimakumullah. Berat tak mana? Tang dia kata, 20 rak'atan tu. Tuan faham kan? 20 rakaat. Hak tu rasa berat. Allah, 20 tu tengok jam. Nak mula pukul berapa? Nak habis pukul berapa? Allahumma salli ala sayyidina. Hamu, tak habis lagi ni. Tak habis lagi ni. Orang kampung kita dulu, masalah Sayyidina Muhammad, sembahyang, Alha, qul Allah aja, wal asri, qul Allah aja. Tapi, mereka nak sembahyang juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, mereka bangkit, tak bangkit? Tang imam dah nak rokok. Allahu Akbar. Tapi 20 rakaat. Kan? Aci tak macam tu? Aci lah. Sah. Yang penting sah. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah. Begitu himmah orang-orang dulu nak buat ibadat. Lepas tu pula, masyarakat Melayu nak panggil orang mayat tarawih ni, dia buat moreh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni masyarakat dulu. Bila buat moreh, budak-budak penuh surau. Nak makan moreh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah. Yalah lepas kita semayang, dia main lapak balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah. Tapi hari ni orang buat dah mudah dah. Buh dalam bekas, ambil buat balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tambah-tambah SOP pula. Maka tuan-tuan, subhanallah, begitu orang dulu buat, macam mana mereka nak bagi orang suka buat ibadat. Jadi subhanallah, ni saya ni promote ni. Mempromosi. Laku ke tak tahu. Mai Ramadan esok, tuan-tuan tu ingatlah. Hari tu Ustaz promosi, tak laku. Tak sambut mana dia. No? Tapi betul lah siapa-siapa sambut. Sebab balasannya besar. Kita akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Tu Tuhan no, dia buat soalan Sayyidina Muhammad, dia jamin
Aku nak bagi ke hampa. Kalau hampa sungguh-sungguh. Aku nak bagi malam tu ke hampa. Tuan-tuan. Tapi kalau kita buat habis kurang, kita tak sungguh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya takut bila masuk 10 malam terakhir tu, pakat berasa nak raya lah. Sebenarnya, waktu tu tak boleh fikir raya lagi. Sebab kita masih belum pasti kita terlepas daripada api neraka ataupun tak. Sebab Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Awalnya rahmat. Pertengahannya maghfirah, keampunan Tuhan. Yang terakhirnya perlepasan daripada api neraka. Bila masuk 20 Ramadan kira nak raya dah. Jangan lagi, tak tahu lagi. Raya ni hanya untuk orang yang Tuhan jamin dia terlepas daripada api neraka. Tak landing lagi. Nak raya dah. Nanti saat. Ni dia mendaki ni. Hang nak dapat malam qadar ataupun tak? Belum tentu. Orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana dia Ramadan tak habis lagi. Dia kira nak raya dah. Bahasa saya lah. Dia nak hambat Ramadan pi dah. Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan hadiah duduk 10 malam terakhir tu. Hang hadiah tak dapat lagi. Tapi hang dah usir Ramadan pi dah. Apa orang macam ni agak-agak? Tak mau hadiah kah? Tu nak hambat Ramadan pi? Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tunggu. Tak tahu malam apa kita akan dapat hadiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang takut tuan-tuan, Tuhan tak bagi kadang-kadang. Contohlah, bismillahirrahmanirrahim. Malam tu malam Lailatul Qadar. Kalau kita dan duduk sejerit masa, kita boleh berdoa. Kita berdoa tuan-tuan, Tuhan makbul semua kita minta. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Tuhan tak mau bagi, tuan-tuan, jaga. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, 5:45. Waktu tu, kelang kebut nak makan apa? Makan sok lah kan? Puluh makan sok, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Makan nasi, tak ada minum air, orang bang. Nanya, alamak, tak ada minum air pula. Dah hang tak dalam doa, hang tak ada minum air juga. Tu, no, rugi malam tu qadar tak boleh doa, tak ada doa mustajab. Semua kita ada masalah kan? Hak kena sihir, hak kena santau, hak penyakit tu, penyakit ni, masalah anak dia, masalah suami dia, masalah isteri dia. Tuan-tuan, carilah malam tu. Malam qadar untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dimakbulkan permintaan kita. Tuan-tuan, selesai masalah kita. Ada satu orang perempuan. Dia ni suami dia kena sihir. Berubat, tak pernah kecewa. Tapi dah Tuhan tulis Allahumma salli ala Muhammad, tak lega. Akhirnya dia kata nak kena pergi Mekah. Minta di Mekah. Akhirnya dia minta saya waktu turun, dia pergi dengan satu orang ustaz tu nak pergi Mekah, nak pergi berdoa kat suami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keluar 6,000 nak kena nilai satu doa kesembuhan suami, nak kena pergi Mekah. Berdoa di Multazam ataupun berdoa di Raudhah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah. Bila balik orang ni, saya jumpa pula dia kata, Ustaz, alhamdulillah, doa di Mekah Tuhan makbul. Tuan-tuan, Tuhan buat doa mustajab sama ada di tempat ataupun pada masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama ada tempat ataupun masa. Tempat, di Raudhah ataupun di Multazam.
masa Ramadan. Daripada awal Ramadan sampai habis Ramadan, kita puasa selagi mana kita tak buka, selama tu kita mendapat doa yang mustajab. Allahumma salli ala. Lebih-lebih lagi ketika nak buka puasa tu, angkat tangan doa, tuan-tuan. Dia di antara tempat yang doa mustajab, kita berdoa ketika matahari nak terbenam tu. Waktu tu, pakai angkat tangan semua anak-anak. Kita baca doa, lepas tu bagi anak kita, lepas tu bagi hak perempuan baca. Pakai baca doa semua. Amin, amin, amin. Cari doa mustajab tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu jangan lupa hari Jumaat. Hari Jumaat dalam Ramadan ada 4. Nilai Ramadan ni seperti malam Lailatul Qadar. Allahumma salli ala sayyidina. Nilai doa mustajab. Sebab Jumaat ni daripada terbenam matahari sampai terbenam matahari esok, dalam waktu tu ada saat dia panggil waktu yang mustajab doa kita berdoa. Kena pula kita puasa pula. Selagi mana tak buka puasa, selagi itulah doa mustajab. Dia combine doa, tuan-tuan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu hari Jumaat pula sebenarnya, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, antara dua khutbah. Kalau Tuhan nak bagi makbul doa kita, dahlah kita puasa. Antara dua khutbah pula, jangan tinggal doa waktu tu. Ni saya nak bagi satu doa, satu amalan tentang baca di antara dua khutbah. Siapa baca doa ni di antara dua khutbah, kata guru kami, semua hajatnya Allah makbul. Lebih-lebih lagi Ramadan. Salam, bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allahumma sallimni warhamni. Pendek ya. Ikut saya. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allahumma sallimni warhamni. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allahumma sallimni warhamni. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allahumma sallimni warhamni. Jadi tuan-tuan baca tu je, semua hajat makbul, insya-Allah. Saya ijazahkan doa tu untuk diamal oleh semua, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, kemuncaknya ialah malam Lailatul Qadar. Contoh habis ya, malam tu habis. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, maka sambutlah Ramadan akan datang dengan perasaan yang seronok, sebab Tuhan melimpahkan taufik hidayahnya untuk kita beramal dalam malam Ramadan dan siang-siangnya dengan limpahan Allah yang melimpah ruah untuk menjadi asbab kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, saya ingat setakat tu dulu. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang paling baik yang pernah kita tempuh, insya-Allah. Moga-moga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua doa-doa yang kita telah panjatkan selama ni kepada Allah, kita panjatkan dalam Ramadan, pada Ramadan yang akan datang ni, menjadi asbab Allah kabul semua permintaan dan doa-doa kita, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Moga-moga sebelum berakhirnya Ramadan, kita semua dah mendapat keampunan Tuhan, insya-Allah. Moga-moga Allah bagi semua kita ni umur panjang, hari Selasa ni kita dan puasa. Takut juga tuan-tuan, banyak orang yang hari ni akhir Ramadan, hari ni akhir Syaban, esok nak puasa, hari tu dia mati. Kita harap insya-Allah, kalau Tuhan nak bagi mati pun, kita dan pegang puasa. Lepas tu mati tak apa. Dalam bulan puasa kita mati, insya-Allah. Jadi subhanallah, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah untuk menjadi hamba yang terbaik sepanjang Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik daripada Allah, kurang saya sendiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك